guys, my name is Miss Amalia. So we meet again. So untuk video kali ni, I akan terangkan tentang janjang aritmetik tapi khas untuk penyelesaian masalah. So kita akan fokus macam mana kita nak selesaikan masalah berdasarkan soalan macam ni lah. So basically dalam soalan exam, dia bukannya terus suruh cari sebutan ataupun hasil tambah, tapi dia kadang dia akan bagi satu masalah dan kita kena selesaikan. Dan sometimes yang menjadi isunya, korang tak tahu topik apa sebenarnya soalan ni nak. So basically I akan cuba dedahkan dua soalan untuk penyelesaian masalah supaya korang nampak macam mana kita nak selesaikan masalah ni lah berdasarkan topik yang bersesuaian. Okay, so sebelum tu kita kena tahu dulu apa itu janjang aritmetik, sebab sebelum kita pergi ke sini kita kena tahu apa yang kita nak gunakan. So kita akan gunakan janjang aritmetik untuk video kali ni untuk penyelesaian masalah. Okay, so janjang aritmetik, apa itu janjang aritmetik? So I akan recap balik. Okay, so sebelum I start, I just want to let you guys know by the end of this video korang akan dapat pendedahan macam mana soalan-soalan penyelesaian masalah untuk topik janjang aritmetik. Okay, so kalau korang buat beberapa soalan dan korang cuba untuk cari soalan yang lebih kurang sama, korang akan nampak, oh macam ni pattern dia, mesti akan ada pattern dia. So it's just the matter of you guys kena sentiasa buat latihan. So kita orang dekat e-tuition, we don't believe in magic, we believe in hard work. So we believe in you guys, and korang ada banyak masa sekarang ni memandangkan kita berada dalam situasi PKPB ni. So korang ada banyak masa sebab korang tak perlu pergi sekolah. So masa korang memang ada banyak. So use this time untuk korang cuba slowly, satu soalan satu hari cukup lah. Okay, so as long you guys isi masa dan cuba pastikan korang keep up dengan pembelajaran. Okay, so kita pergi kepada penerangan tentang janjang aritmetik dulu. Let's go. Okay, so janjang aritmetik ni kita kena kenal dulu apa dia janjang aritmetik. So janjang aritmetik basically dia macam ni: 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Okay, ataupun kita ada 10, 9, 8 dan seterusnya. Okay, so macam mana kita nak tahu dia janjang aritmetik? Kita kena tolakkan di yang di hadapan tolak yang di belakang. Contohnya 4 tolak 2 akan dapat 2. So maksudnya sini tambah 2 sebab dia menaik, so tambah 2. Sini pun tambah 2, sini pun tambah 2. Okay, so untuk janjang aritmetik sama ada ditambah atau tolak. So kalau macam ni, dia tolak 1, sini pun tolak 1. So setiap pola tu sentiasa tolak dengan 1. Okay, so kita akan ada A, iaitu sebutan pertama. So A kita adalah 2. Okay, so kita ada D. D ni adalah perbezaan sepunya. So bagi sesiapa yang dah belajar tentang janjang, mesti dah familiar dengan A dengan D, dan korang pun boleh rujuk kepada video-video tentang janjang aritmetik dalam e-tuition. Okay, so D adalah perbezaan sepunya. So perbezaan sepunya ni maksudnya T2 tolak T1. Okay, contoh, so contohlah, formula dia adalah Tn tolak T1, iaitu tolak T1, tak tolak N tolak 1. Sekali lagi D sama dengan Tn tolak Tn tolak 1. Contohnya kita start dengan T2. So yang ni akan jadi T2 tolak 1. So dia akan jadi T2 tolak T1. Apa itu T? T adalah sebutan. So sebutan yang kedua, contoh kita ambil yang ni. Sebutan yang kedua adalah 9 tolak sebutan pertama 10. So dia akan jadi -1. Okay, so itu adalah cara kita cari perbezaan sepunya. Okay, so ingat untuk janjang aritmetik kita ada 2, sebutan pertama dengan perbezaan sepunya. So pastikan korang faham konsep tu dahulu sebelum korang buat janjang aritmetik. Okay, so bila korang blur dan korang tahu tu janjang aritmetik, buat tu dulu. A apa? D apa? So D ingat Tn tolak Tn tolak 1. Okay, so kita tengok pada sebutan. So sebutan formula dia adalah Tn sama dengan
A tambah N tolak 1D. Okey, so ni sebutan N. A tambah N tolak 1D. Contoh kita nak sebutan, kita guna yang ni So kita guna yang ni. Kita tahu A dia adalah 10, D dia adalah negatif 1. So contoh kita nak T10. So kita akan buat 10 tambah N kita berapa? N kita adalah 10. Okay, kita nak 10 lah, 11. So sini 11 tolak 1, D kita adalah negatif 1. Dia darab So korang kira 10 tambah 10, 11 tolak 1, 10 darab negatif 1, korang akan dapat negatif 10. Dan korang akan dapat 10 tolak 10 dan korang akan dapat kosong. So maksudnya sebutan yang ke-11 ialah kosong. Kalau korang cari tempat yang ke-11 tu, nombor yang berada kat tempat 11 tu adalah adalah kosong. Okay, so just ingat T tu maksudnya sebutan, ataupun korang boleh fikir tempat yang ke-10, T kan. Okay, so daripada sebutan ni kita boleh cari perbezaan sepunya. Okay, so kita tengok kepada hasil tambah pula. So hasil tambah maksudnya Sn sama dengan N per 2 2A tambah N tolak 1D. Okay, so ini adalah formula untuk hasil tambah. Apa dimaksudkan dengan hasil tambah? Maksudnya kita nak daripada sebutan satu, contohlah kita nak S7. So maksudnya kita nak daripada tempat pertama sampai daripada tempat pertama, tempat kedua sampai tempat ketujuh, kita tambahkan. Itu maksudnya S7 ataupun hasil tambah 7. So kalau kita nak guna formula ni, dia akan jadi panjang sebab kita kena senaraikan semua sekali. So apa yang kita buat? Kita guna formula. So masukkan je A siapa, N dia adalah 7. So kita masukkan 7 per 2 A kita adalah tadi, A kita adalah 2 tambah N 7 tolak 1, D kita adalah negatif 1. Okay, so korang akan kira, jom kira. So macam mana nak kira? Kira dalam kurungan dulu. 7 tolak 1 adalah 6. Okay, so 7 per 2 darab 2, 4. 7 tolak 1, 6. Okay, so tambah 6 negatif 1. So dia akan dapat 7 per 2. Okay, 4 tolak 6. Okay, so jawapan akhir dia adalah 4 tolak 6. Korang akan kira dapat negatif 2. So ataupun korang boleh tekan kalkulator. Okay, 7 per 2 kurungan, darab. Okay, 7 per 2 ikut I. 7 per 2 tekan 7 per 2. Lepas tu korang tekan darab, kurungan 4 tolak 6. Dan korang akan dapat negatif 7. Okay, so jawapannya adalah negatif 7. So itulah cara untuk korang kira hasil tambah. Okay, so daripada hasil tambah ni, korang boleh cari sebutan. Tn sama dengan Sn tolak Sn tolak 1. So ingat So untuk cari daripada hasil tambah, korang boleh cari sebutan, iaitu Sn tolak Sn tolak 1. Okay, so ini adalah beberapa formula yang korang kena faham. Dan jangan risau, I akan direct satu persatu. Kita orang akan terangkan one by one. And the best part about learning through videos is korang boleh pause, korang boleh rewind, atau korang boleh forward. Okay, so korang boleh je macam korang buat starter pack untuk learning through videos. Pastikan korang ada pen, korang ada kertas, korang ada calculator. Kalau korang rajin,
korang ada macam sticky note, bagi korang ada nampak lagi cantik, and then korang macam this is what I get from learning through videos. So nampak macam cool kan. So korang pun boleh post dekat TikTok korang, and then orang pun get inspired. So that's the best part of learning through videos. Okay, so kalau korang buat macam tu, jangan lupa tag e-tuition. Okay, so kita akan sambung. So make sure korang ada starter pack tu supaya korang tak rasa lost dan korang tak rasa macam nak tertidur, sebab korang basically nampak I dengan whiteboard je. So make sure korang ada semua kelengkapan untuk belajar melalui videos. Why we pick to record instead of like doing online classes? Sebab ada kualiti yang lebih tinggi dan korang boleh ulang banyak kali. And kalau korang ada soalan pun, korang boleh je tulis dekat bawah, komen bawah ni, and then kita orang akan jawab right away. Okay, so don't worry so much. Ataupun korang boleh je personal WhatsApp dekat e-tuition, and kita orang ada dekat setiap platform, dan kita orang pun ada Telegram, namanya Tanya Tutor PTM. Kalau korang tanya kat situ, kita orang akan reply secepat mungkin lah. Okay, so kita akan tengok kepada penyelesaian masalah. Macam ni kita nak dengan tinggi tapi naik rendah. Kalau macam ni, start rendah, naik tinggi. Okay, cari jumlah gaji yang diberikan oleh setiap syarikat itu dalam tempoh 10 tahun. Okay, syarikat manakah yang lebih tinggi dalam tempoh 10 tahun? So kita kena kira syarikat A, kalau dalam 10 tahun korang dapat berapa? Okay, kalau dan syarikat B pula dalam 10 tahun, berapa gaji korang? Okay, so kita akan tengok cari jumlah gaji. So bila cari jumlah gaji, korang kena guna hasil tambah. So kita akan guna hasil tambah tu satu, dan sebelum tu macam mana nak tahu dia adalah janjang aritmetik? Sebab kita ada setiap tahun yang konsisten dan kenaikan yang konsisten. So kita dah tahu kat situ, kalau ada kenaikan yang konsisten ataupun penurunan yang konsisten, confirm janjang aritmetik. Okay, so kita tengok syarikat A dulu. So let's go to syarikat A. So jom kita senaraikan. Ini adalah gaji permulaan. So bila kita kata gaji permulaan, maksudnya dia adalah tempat yang pertama ataupun sebutan yang pertama. Okey, I akan cakap tempat sebab T kan. So T1 kita adalah RM24,000. Okey, and then dia kata dia naik sebanyak RM1,200 setiap tahun. So di tahun pertama, tahun kedua dia akan naik RM1,200. So dia akan jadi RM36,000 dan seterusnya. So kita dah tahu dah, mesti bila dah tahu tu adalah janjang aritmetik, terus tulis A sama dengan 24,000, D sama dengan RM1,200. Sorry. Ni bukan 36,000. Sorry ya guys. Ni bukan 12,000. Okay, so dia adalah RM25,200. 25,200. Okay, ni adalah T2. Ini tahun pertama dan tahun kedua. So 24,000 tambah 1,200 adalah 25,200. Okay, dan seterusnya lah. So ni tak payah kira. So sekali lagi, A kita adalah 24,000, D kita adalah 1,200. Okay, so kita dah tahu dah. Okay, kayanya orang ni 24,000 gaji dia. Okay, so D dia adalah 1,200. So kita dah ada A dengan D. So kita nak cari jumlah gaji dalam tempoh 10 tahun. Maksudnya kita nak S10. So S10 kita hanya gunakan formula ini sebab kita nak daripada mula sampai habis. So kita guna ni je, kita tak guna macam tadi lah. Okay, so kita akan ambil 10/2 2A. So ni 2A, 2 darab dengan 24,000 tambah 10 tolak 1, D kita adalah 1,200. So ini adalah 5. Okey, ni 2 darab 24,000, korang akan dapat 48,000 tambah 10 tolak 1, 9. Okey, darab dengan 1,200. Korang nampak ke? Sekejap I check. Okey kan, nampak kan? Okey, so sini 5
Okay, so korang boleh tekan kalkulator yang ni korang boleh tekan kalkulator. Terus tekan 48,000 tambah 9, 1,200. Okay, tutup kurungan. So korang akan dapat 58,800. So ini maksud dia apa? Bila nampak kurungan, korang kena tahu tu adalah maksudnya darab. So darab dengan 5. So korang akan dapat RM294,000. So bila dah jawapan akhir tu korang tulis RM lah. Waktu in the middle ni tak payah sebab dia menggunakan banyak ruang. Tapi jangan lupa bila jawapan akhir mesti ada unit. Okay, so ini adalah syarikat A. So korang boleh korang boleh pause kejap. Okay, korang pause. Okay, so korang salin dulu. Korang pause kejap. Okay, I bagi you guys time untuk tak ni. Okay, so bila korang dah salin ni and korang dah tahu dah in syarikat A, S10 dia adalah RM294,000. Okay, so ini adalah syarikat A. Sebab korang nak decide ni, korang nak kerja kat syarikat A ke syarikat B. So guna form dia. Nampak tak? Kehidupan seharian pun korang memang guna arithmetic. Okay, so ni dah syarikat A. So jom kita tengok syarikat B. So I akan guna warna hitam So syarikat B. Okay, syarikat B. Okay, sama juga syarikat B kita kena tengok. Ni warna hitam. Syarikat B permulaannya adalah RM30,000. So dia start dengan tahun pertama RM30,000. Tapi kenaikan dia adalah 500. So dia naik. So bila dia naik, kita tambah tahun kedua RM30,500 dan seterusnya. So korang nak decide syarikat mana yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. So korang nak decide berdasarkan 10 tahun sebab korang nak stay kat company tu 10 tahun. So just ingat guys, bila ada kenaikan yang konsisten atau penurunan yang konsisten, that means korang adalah janjang aritmetik. Maksudnya soalan ni suruh korang guna janjang aritmetik. So semua yang ada dekat sini. Okay, these little notes. Okay, so korang dah tahu dah. Korang dah tahu ni. So korang kena cari, bila korang tahu janjang aritmetik, ingat saya cakap mesti senaraikan A. So A adalah RM30,000, D adalah RM500. Okay, so dia nak jumlah gaji dalam tempoh 10 tahun. So korang kena cari S10 juga. So 10 per 2. Okay, 10 per 2, 2 darab dengan A, 30,000 tambah N tolak 1, N kita 10 tolak 1, D kita 500. So tutup. Okay, so tekan kalkulator. So 10 per 2, 5. Ini adalah 60,000 tambah 9,500. Okay, so korang kira 60,000 tambah 9 darab 500. Okay, kalau korang tengok kat sini, kalau korang nampak kan? Okay, so korang akan dapat 64,500. So tak habis lagi, kurungan maksudnya darab. So korang darab dengan 5. Korang akan dapat RM322,500. So korang dah nampak dah kat sini, syarikat B menawarkan RM322,500 untuk 10 tahun. So jawapan yang kita nak, mana yang lebih tinggi? So jawapannya adalah syarikat B. Okay, so itu adalah cara untuk jawab penyelesaian masalah. I tahu you guys mesti macam, susahnya, macam mana nak tahu dia janjang aritmetik ke tak? So macam saya cakap, bila nak tahu dia janjang aritmetik, kena pastikan dia ada kenaikan yang konsisten. So jangan risau guys, what you guys can do is, korang boleh ulang lagi sekali video ni. Dan korang, apa yang korang boleh buat, korang kebelakangkan dan pastikan ni kosong. Dan cuba tulis balik soalan ni dan try again macam mana nak buat. So dari situ korang akan nampak, macam ni cara dia. Okay, so guys, thank you so much for watching this video. Thank you for subscribing us. Thank you for continue
thank you sebab continue support kita orang. We need you guys punya support. Kalau tak ada support korang, kita orang tak mampu untuk sediakan video ni untuk you guys. Okay, so keep on watching us, keep updating apa yang kita orang bagi kat korang, and komen dekat bawah kalau korang rasa korang ada feedback yang korang rasa macam oh kena ada feedback lah supaya kita orang boleh improve. Just let us know. We want you guys punya feedback so we can improve. Okay, so because all we want is to give you the best education and it's free. That's the best part, dah lah free, and then it is quality. Kita orang tak buat main-main. So and then kat sini kat e-tuition juga kita orang pastikan kita orang terangkan one by one. Okay, so tak nak kita kena adapt dengan learning through video sebab obviously online class korang banyak mengarut. So sebab tu kita orang buat video ni dan korang boleh tengok over and over again. Maybe waktu first time korang tengok macam tapi bila tiba-tiba korang punya semangat datang, seru menyeru, so korang pun terus macam semangat je. Okay, terus korang tengok video kat e-tuition dan korang akan dapat apa yang korang nak lah. Okay, thank you so much guys. See you guys in the next video. Bye guys.